Sejahtera, Wanakum, Tachahau. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini topik kita ialah warga asing, monopoli perniagaan dan ekonomi rakyat Malaysia. Ya, perkara ini sebelum ini 2 tahun lepas 2021 saya pernah bangkitkan perkara ini, dan saya untuk bagi satu refresh balik apa yang saya pernah bangkitkan. Dulu saya pegang satu buku akta, iaitu buku akta Immigration 1959 Akta 155 dan Akta Pasport 1966, Akta 150. Ini adalah Akta Immigration dan Akta Pasport. Perkara dalam seksyen-seksyen di sini adalah kerajaan ataupun pihak berkuasa yang berkanun untuk bertindak atas salah laku warga asing. Dan apabila hari ini kita lihat warga asing ini sudah bermaharaja lela sebenarnya. Mereka berniaga sesuka hati mereka di setiap tapak, di setiap kawasan di negara kita, dan sangat biadab juga. Saya pernah dengar sebab Ustaz Supian sendiri membangkitkan isu-isu ini, dan Ben Mi sendiri pernah bangkitkan isu ini di Pasar Borong Selayang, di pelbagai sumber di pelbagai tempat mereka melanggar undang-undang ini, dan mereka sungguh biadab dan mereka tidak menakut pada undang-undang yang sedia ada. Dan undang-undang yang sedia ada ini saya bangkitkan tadi adalah Akta Immigration 1957, iaitu Akta 155, dan Akta Pasport 1966, Akta 150. Dan di sini ada beberapa seksyen yang saya nak bangkitkan. Saya bagi cuma satu seksyen, iaitu seksyen 51, kuasa penggeledahan dan menangkap. Kuasa ini hanya diberi pada pegawai kanan immigration, pegawai kanan polis, dan yang boleh bertindak atas perkara yang dibangkitkan oleh warga asing. Bila kita tengok hari ini NGO bertindak sendiri, nampak sukar sangat mereka. Bila mereka bertindak atas perkara ini, mereka disabitkan dalam satu kesalahan, iaitu kegusaran awam di seksyen kanun keseksaan. Perkara ini wujud, itu yang saya bangkitkan. Dan apa yang saya nak bagi pendapat, ini saya bagi satu kesimpulan, saya singkatkan dia. Bila kita lihat warga asing di negara kita ini sudah terlalu ramai. Kita tidak kata warga asing ini tidak perlu ada. Yang kita bangkitkan hari ini adalah warga asing telah memonopolikan hasil-hasil subsidi daripada rakyatnya sendiri. Itu yang saya bangkitkan. Perkara itu yang terjadi hari ini, dan hari ini sampai ke hari ini tidak ada satu penyelesaian. Bila kita tengok dekat sosmed, di TikTok baik pun, di Facebook ataupun di YouTube, kebanyakan orang-orang bangang lah, saya cakap bangang. Mereka ini bangang lebih pada politik. Politik perpecahan, ini akan menang, itu akan kalah. Dia orang memecahkan rakyat Malaysia. Sedangkan perkara ini perlu kita titik beratkan, perlu kita bagi sokongan kepada aktivis ataupun NGO yang mengeladahkan perkara-perkara begini. Sebab kita ada akta, kita ada undang-undang, tetapi tidak berfungsi undang-undang ini. Dan bila kita baca dekat surat khabar, baru-baru ini ada satu kumpulan pengaji yang mereka memberi satu sumber, iaitu pekerja warga asing bawa keluar wang negara RM34 bilion setahun. Perkara ini agak membimbangkan, sebab di situ kita nampak sangat mereka telah monopolikan pekerjaan ataupun perniagaan rakyat Malaysia serta-merta. Dan di situ saya kena bagi satu kesimpulan. Berani ke rakyat Malaysia ataupun kerajaan sendirilah, rakyat Malaysia lah, mendesak untuk kerajaan menciptakan satu undang-undang ataupun RUU untuk warga asing monopolikan perniagaan. Dan di situ ramai juga saya pernah dengar, ramai juga cerita warga asing ini menggunakan nama isteri dia. Contoh orang tempatan, mereka berniaga atas nama isteri dia untuk atas perniagaan untuk mengambil keuntungan. Boleh ke perkara itu? Itu saya katakan kerajaan perlu mewujudkan ataupun memberi satu perangkaan berkaitan dengan undang-undang ataupun RUU berkaitan dengan perniagaan warga asing menggunakan nama-nama orang tempatan. Perkara ini perlu ada. Sebab apa? Untuk jangka masa yang panjang, bila tak membuatkan satu akta baru berkaitan dengan warga asing, mungkin 10 tahun akan datang kita akan kehilangan 70 bilion dalam setahun. Sebab ini melibatkan ekonomi rakyat semata-matanya. Bila kerajaan hari ini ataupun orang-orang yang tak tahulah, saya selalu tengok dekat Facebook ataupun di YouTube, orang lebih pada politik daripada isu-isu masalah rakyat sebenarnya. Sebab dia orang tu bangang. Bagi saya mereka itu bangang memainkan peranan politik saja untuk pentadbiran. Tak guna dah. Sebab kita dah ada kerajaan bagi mereka laluan untuk bekerja. Tak payah kerajaan pun selalu kaitkan dengan pembangkang. Pembangkang pun tak perlu kaitkan dengan kerajaan. Kita kritik boleh, tetapi bagi saya
perkukuhkan. Elok kerajaan kaji balik perkara-perkara ini untuk perkukuhkan. Bincang di Parlimen, apakah perkara yang boleh dilaraskan untuk satu jangka masa yang panjang. Sebab benda ini telah berleluasa. Sebab apa kita hari ini ada TikTok? Ya, kita hari ini ada TikTok. Di TikTok kita boleh lihat pelbagai masalah. Di YouTube sendiri pun kita boleh lihat pelbagai masalah. Dan berita-berita wawancara Malaysia sendiri pun telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan monopoli warga asing. Mereka telah monopolikan perniagaan, agriculture. Esok dia orang akan jadi menteri. Mereka akan jadi ahli parlimen. Kita tidak tahu di manakah kelonggaran ini. Sebab pertama, kerajaan perlu memperkuatkan ataupun memperbarukan akta pada immigration, ya, pihak PBT. Kedua, Malaysia perlu rangka satu rang undang-undang baru untuk warga asing tidak boleh berniaga di situ, memberi section-section yang perlu, supaya orang warga asing ini tidak menggunakan nama-nama warga tempatan untuk berniaga. Sebab kalau tak buat, kita akan susah untuk jangka yang akan datang, jangka masa panjang. Sebab saya tengok negara kita bila ada perlembagaan persekutuan itu adalah hak rakyat, dan keseluruhan hak rakyat, di situlah terletaknya di dalam perlembagaan. Tetapi bila ada perlembagaan persekutuan, masih boleh kedaulatan negara dilanggar oleh parti ataupun warga asing. Persoalan saya, di manakah kekuatan ataupun keagungan kedaulatan perlembagaan itu terletak di negara ini? Ya, itu soalan saya. Ya, boleh siapa-siapa jawab? Itu soalan saya sebenarnya. Saya rasa ini sudah masanya kita merangka rang undang-undang baru untuk warga asing ini ataupun parti ini berniaga di negara ini. Sebab ramai dah bersuara. Sebab bila saya buat kajian sendiri, pergi menemu ramai rakyat-rakyat yang biasa, mereka pun menunjukkan ketidakpuashatian. Sebab apa? Tindakan untuk warga asing ini tidak ada. Cuba kalau rakyat Malaysia tidak ada lesen, disaman. Ada berbagai oath untuk ditahan. Ya, ada pelbagai PBT buat oath ini, oath tak bersih lah, tidak ada kelengkapan SOP lah, boleh ditahan. Tapi kenapa perkara ini tidak dilakukan untuk keseluruhan perniagaan warga asing yang memonopolikan ekonomi rakyat? Sekian, terima kasih daripada saya, Usman Sibam.